Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ni, kita nak sambung cerita kisah seram yang pernah berlaku di Polisen. So, ini adalah video part 3. Cuma tak adalah bersambung dengan part 1, part 2 ke apa. Sebab ini cerita lain daripada orang lain yang mana dia sharekan peristiwa dia orang sekeluarga diganggu masa dia orang bercuti dekat PD. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, masa tu dia sekeluarga ni buat plan lah nak pergi bercuti dekat PD dan nak buat macam family holiday macam gitu. Jadi dia pun booking lah 2 buah rumah dekat Blok C. Cuma spesifik tempat ataupun mungkin homestay ke apa kan yang di booking tu, dia tak bagi tahulah dekat sini untuk menjaga privacy tempat tu kan. Jadi masa tu dia dah booking dah 2 buah rumah dekat Blok C dan katanya grup dia ni dekat tingkat 1 dan grup Umi dia pula dekat tingkat 2. Okey, pada malam pertama Umi dia menginap dekat situ, Umi dia ni dah rasa macam tak sedap dah rasa lain dah. Dalam pukul 2 pagi, Umi dia terdengar suara mengilai dekat bahagian dapur rumah tu. Dan dekat atas rumahnya pula, dekat bumbung apa kan, dengar macam ada orang berjalan, berlari macam tu. Dah tu hentakan kakinya pula kuat sangat. Dah tu diorang selalu dengar macam ada orang berjalan dekat bahagian atas. Dia semacam kondo macam gitu kot, ataupun ya rumah flat ke apa kan. Dia sewa 2 buah rumah macam tu. Dan rumah Umi dia tadi kan ada sebelah atas, dan sebelah atas lagi rumah Umi ni tu sepatutnya tak ada orang, tapi dia orang selalu je dengar rumah yang dekat atas Umi dia tu seolah-olah macam ada orang yang tinggal, padahal rumah atas tu memang tak ada orang pun. Dan kebanyakan rumah area situ kosong, tak berpenghuni. Katanya yang ada pun tinggal dekat situ boleh hitung dengan jari, seorang 2 je. Okey, pada hari kedua, malam terakhir lah diorang tidur dekat sana. Malam tu, gangguan dekat rumah yang Umi dia tinggal, homestay yang Umi dia sewa tu, sangat-sangat kuat. Jadi katanya sebelum kejadian tu, Umi dengan adik-adik dia ni sempatlah makan malam. Diorang makan-makan, sembang-sembang macam tu kan. Dah lepas tu diorang pun nak rehat, nak tidur lah. Katanya salah seorang adik dia ni namanya Yus. Jadi Yus pada malam tu tak boleh nak lelapkan mata, tak boleh nak tidur. Jadi dia pun tengoklah handphone dia kejap kan, layan-layan sosmed, semua kan, Facebook ke apa. Dah tu Yus ni, dia tidur dengan salah seorang lagi adik-beradik dia. Katanya nama adik-beradik dia tu adalah Kausar. Jadi bilik yang dia orang dapat masa tu, dia ada 1 tingkap tau. Dan tingkap tu betul-betul menghadap dapur. Dekat bahagian dapur pula, ia kan malam semalam dah dengar dah ada suara mengilai lah, dengan merdunya mengilai tau. So pada malam ni, malam 16 ni, dia orang putuskan untuk buka je lah lampu yang ada dekat dapur sana. Jadi boleh bayangkan kan, kalau Yus dengan Kausar ni pandang je ke arah cermin, dia orang akan boleh nampak bahagian dapur yang terang benderang. Jadi pada masa tu, si Yus tadi kan tengah tengok handphone dia kan, tengok handphone dia. Dah tu dia pun pakailah earphone, dengar lagu dekat handphone. Dan tiba-tiba lampu yang ada dekat dapur sana boleh mati tau. Masa tu Yus fikir, oh mungkin abang dia ni pergi tutup lampu dekat dapur kot. So dia pun keluar kejap, dia pergi ke arah beranda nak isap rokok katanya. Dan masa tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Boleh bayangkanlah kalau dah pukul 2 pagi dengan bangunan yang besar kedabak tu, tapi tak ada orang sangat yang tinggal dekat sana. Of course lah suasananya sangat-sangat sunyi. Dah tu dia merokok dekat sana, dah settle merokok dah. Dia pun masuklah ke dalam rumah balik kan. Ada Umi dia dengan adik dia Asum. Jadi Umi dengan adik dia Asum ni duduk dalam satu bilik. Dan ada seorang lagi adik dia namanya Saari, dan juga isterinya Saari ni namanya Dila. So dia orang tidur dekat ruang tamu. Jadi pada malam yang sama pun sebenarnya Dila ni pun terkena juga. Dia pun diusik juga. Katanya malam tu Dila tak dapat nak lelapkan mata. Dan dia dengan suami dia kan tidur dekat ruang tamu. So masa tu dia nampak kain langsir tu berterbangan macam itu tau. Macam terangkat seolah-olah macam ada angin kuat macam itulah kan. Tapi sebenarnya tak ada angin pun. Jadi lepas dah kain langsir tadi terangkat macam itu, lepas tu dia jatuh balik kan. Masa kain langsir jatuh tu lah, Dila ni nampak macam ada sesuatu yang putih berterbangan tau. Jadi si Yus tadi lepas dah merokok dekat beranda sana, lepas tu dia masuk ke dalam bilik balik kan. Dan dia pun rasa macam nak ke toilet. Dia pergi ke arah toilet, dia cuba untuk buka lampu toilet, tapi lampunya tak menyala. Katanya banyak kali jugalah dia cuba untuk buka, tak boleh, tak menyala juga.
So dia fikir mungkin lampu ni dah rosak tak. Yus tadi pun dia masuk ke dalam tandas tu tanpa buka lampu. Dah settle hal-hal dia ke dalam tandas tadi, dia pun masuk ke dalam bilik dia balik kan. Jadi katanya dalam bilik Yus tu dia ada satu katil 2 tingkat. Jadi dia pun pergilah baring dekat katil dia sambil-sambil dengar lagu. Tapi tiba-tiba Yus rasa seolah-olah macam ada orang yang tengah nak baring dekat atas katil tu. Kan rasa kan kalau katil ni bergerak ke apa kan. Masa tu Yus tadi memang takut gila, dah cuak dah dia. Dia tak berani langsung nak dongakkan muka dia ke sebelah atas nak tengok apa benda yang tengah duduk atas katil tadi kan. Dan tiba-tiba lampu yang ada dekat dapur tu boleh menyala tau. So masa tu lah si Yus ni nampak ada kelibat bayangan sesuatu yang sangat tinggi, dan benda tu ada stay aja dekat situ hampir 1 minit. Kalau kita dalam ketakutan dan ada pula benda tu datang semua kan, 1 minit tu sangat-sangat lama. Masa tu dia dalam keadaan ketakutan sampaikan dia rasa lemah, badan dia semua dah menggeletar, dan seram sejuknya tu tak payah cakap lah. Dan tak lama lepas tu lampu yang ada dekat tingkap sana kejap hidup kejap mati, kejap hidup kejap mati, seolah-olah macam yelah menganjing pun ada. Dan tak lama lepas tu makhluk tadi dia hilang lepas lampu tadi menyala. Lepas tu lampu pun mula berkelip-kelip macam itu kan. Katanya dalam keadaan takut tu, Yus tadi dia paksakan diri dia untuk rakam apa yang berlaku masa tu. Tak lama lepas tu, Yus nampak ada kelibat anak saudara dia pergi ke arah tandas. Lepas tu dia dengarlah yang anak saudara dia ni minta mama dia untuk bukakan lampu tandas. So masa tu dia sikit lega, dia rasa macam ada kekuatan untuk bangun dan keluar daripada bilik tu. Terus dia pergi ke dalam bilik Asom. Asom tadi kan dia tinggal sebilik dengan maknya, dengan Umi dia kan. Dah masuk dalam bilik Asom tadi, dia pun kejutkan Asom tu dan dia ceritakan apa yang dah berlaku pada dia. Dalam masa yang sama juga, Yus ni rasa macam badan dia dah lemah dah. Umi dia orang pun pada masa tu terjaga daripada tidur juga, dan ditanyalah apa yang dah berlaku. Dan tiba-tiba lampu dekat tandas bilik Umi dia tu boleh berkelip-kelip. Masa tu jugalah Yus tadi dirasuk oleh penghuni rumah tu. Masa Yus tadi dirasuk, jin tu cakap macam ni, "Keluar kamu daripada rumah ni. Kalau tak, aku bunuh." Umi dia tadi pun cuba tenangkan jin tu. Dia cakap, "Tenang, sabar. Kami menumpang kejap je. Esok dah kami keluar dah." Jadi jin tu sebenarnya dia tak selesa dengan kehadiran diorang ni sekeluarga. Dalam masa yang sama juga, jin yang masuk ke dalam badan Yus tadi, dia bercakap-cakap dalam bahasa jin agaknya dengan member-member dia yang lain. Dah tu jin tu cakap yang dalam rumah ni memang banyak bangsa kami. Kami semua tinggal dalam rumah ni, kami yang jaga rumah ni. Dan dia cakap lah yang dia tu jin kafir, dia bukan jin Islam. Dalam masa yang sama juga, adik ipar dia ni namanya Dila yang tidur kat luar tadi kan. Dila yang tu, jadi adik ipar dia ni pergi call dia dalam pukul 5.10 pagi. Masa tu katanya dia terbangun terjaga daripada mimpi, dan mimpinya pula dia tengah bergaduh dengan suami dia. Jadi dah bunyi telefon tadi, dia angkat telefon dia kan. "Ya Dila, kenapa?" Dah Dila cakap, "Datang ke bilik Umi sekarang, datang ke bilik ni sekarang, sebab si Yus tengah kena rasuk." Dah dia pun terus kejutkan suami dia. Suami dia ni nama Man. Dan suami dia tadi pun bangun, lepas tu pergi ambil wudu, cuci muka semua, dan dia orang terus bergegas ke bilik sana. Katanya masa Man ni on the way untuk pergi ke bilik Umi dia, ke rumah Umi dia tu kan, masa tu Man perasan yang banyak sangat mata-mata yang memerhatikan dia daripada luar rumah. Jadi sampai je dekat rumah Umi tadi, Man cakap macam ni, "Semua bertenang." Dan Yus tadi pun yang dah dirasuk tu kan, dia tanya, "Kau siapa?" Man tadi dia tak cakap banyak, dia malas nak layan lagi. Dia terus laungkan azan. Masa tu Yus tadi pandang ke arah Man dengan pandangan yang tajam. Dan tak lama lepas tu air muka Yus ni jadi seolah-olah macam orang yang dalam ketakutan. Tak lama lepas tu Yus tadi dia jadi kaku, badannya pun makin lemah, dan dalam masa yang sama juga tangan Yus tadi dia pegang bahunya Man. Lepas dah azan tu, Man pun teruskan baca-baca ayat suci Al-Quran yang lain. Dah tu nampaklah yang keadaan jin tadi yang ada dalam badan Yus
Dia seolah-olah dalam kesakitan. Dan dia cakap macam ni, tolong saya nak masuk Islam. Jadi lepas Man dah baca-baca tu semua, badan Yus ni jadi menggigil. Rupa-rupanya ada jin yang betina pula yang masuk dalam badan Yus. Dan katanya itu adalah isteri kepada jin yang tadi, yang sebelum ni. Masa tu juga Asum ni bersuara. Dia cakap, dah lah, pagi esok nanti kita orang keluar lah. Dan isteri jin tu yang ada dalam badan Yus sekarang ni, dia cakap macam ni, maafkan suami saya, maafkan, tolong. Jadi jin yang si isteri ni dalam keadaan menangis-nangis dah masa tu. Dah tu dia cakap, tolong saya nak masuk Islam. So sebab jin tadi pun dah setuju untuk masuk Islam, Umi dia pun ajarlah jin tu untuk mengucap. Lepas jin tadi dia mengucap, dia menangis dan dia minta untuk diorang ni semua bagi nama baru untuk diorang, bagi nama Islam untuk diorang, dia dan juga suami dia. Jadi jin yang si suaminya ni, Umi dia bagi nama Muhammad Ridwan, dan jin yang si isterinya pula, Umi dia bagi nama Siti Khadijah. Dah tu jin tadi ucap terima kasih banyak-banyak. Dia peluk uminya, peluk Asum dan juga peluk si Dila ni. Tak lama lepas tu, jin yang si suaminya pula masuk dalam badan Yus. Kesian Yus kan. Dia pula yang ucapkan terima kasih. Lepas tu dia bersalam semua. Dan jin tu cakap yang dia nak keluar daripada rumah tu. Dia dah masuk Islam sekarang ni, dia nak keluar dan nak belajar tentang Islam. Dan tak lama lepas tu, Yus tadi pun tersedar daripada gangguan tu semua. Alhamdulillah, semuanya settle pada malam tu. Dan esok paginya tu, dalam pukul 8 pagi, satu family dia semuanya pergi ke swimming pool. Last moment ada dekat sana kan, so dia orang nak mandi-manda dulu sebelum balik. Jadi lepas dah siap mandi-manda, semua orang pun dah bersiap-siap dah nak keluar daripada rumah tu. Dia tadi pun WhatsApp lah Firdaus. Katanya Firdaus ni orang yang jaga homestay tu. Tak tahulah sama ada dia pemilik hostel tu ataupun sebaliknya. Jadi masa tu dalam pukul 10 pagi dia WhatsApp, dia beritahu yang kata dia orang semua dah nak check out dah ni. Dah tu Firdaus tadi pun datanglah ke rumah tu kan. Dia cek-cek keadaan rumah, cek okey ke tak barang-barang dalam rumah semua kan. Dah semuanya dalam keadaan okey. Firdaus tadi pun pulangkanlah duit deposit tu. Dalam masa yang sama, sempatlah dia orang ni bercerita apa yang dah berlaku pada malam semalam. Bila dah dengar cerita apa yang berlaku semalam, tentulah siapa pun seram kan, dahlah dia yang jaga rumah tu. Dan Firdaus tadi pun cuma bagi tahu yang saya minta maaf lah kalau benda ni macam menyusahkan kan. Dan dia orang ni cakap tak apa, katanya awak tak payah nak risau sebab dia dah masuk Islam dan mungkin dia dah tak ada dah dalam rumah ni, dah pergi ke tempat yang lebih elok untuk belajar tentang Islam. So dia orang pun baliklah ke Nilai masa tu. Jadi sebelum dia sampai ke rumah dia orang tu, dia orang ada singgah dekat satu pantai dulu. Dalam masa yang sama, adik ipar dia orang yang namanya Dila tidur kat luar tadi. Tak habis lagi tidur kat luar tadi. Dila tu dia mesej lah. Dia cakap masa dia orang balik ni, dia orang pandu kereta kan, dia orang rasa macam kereta tu berat sangat sampaikan tayar kereta dia orang pecah. Maksudnya gangguan tu semua tak habis lagi tau. Lepas balik daripada tempat tu, daripada bercuti tu, sebenarnya suami dia, Man tadi kan, suami dia ni demam pula tak kebah tau sampai 3 hari. 3 hari selepas tu, Umi dia, adik-beradik dia yang lain semuanya datang rumah dia untuk lepak-lepak macam itulah. Katanya sambil-sambil tu dia orang makan roti yang Asum ni buat dan juga minum air kopi. Masa dia orang sembang-sembang happy-happy kan, family gathering macam gitu. Dan tiba-tiba salah seorang adik diorang, namanya adik Siti, dia pula yang kena rasuk. Bila diorang yang tanya, kau datang daripada mana ni kan, dia cakap dia datang daripada apartmen tu. Cuma dia bukan tinggal dalam bilik yang diorang ni menetap, dia tinggal dekat tingkat 3 dan bilik yang paling hujung, tak pun rumah yang paling hujung. Dah tu dia beritahu yang kata dia terdengar azan yang dilaungkan oleh Man pada malam tu, dan kebanyakan daripada kawan-kawan diorang dah kesakitan. Mereka rasa sakit, rasa gerun sangat, tapi lepas je azan tu dilaungkan, diorang rasa tenang. So sebenarnya jin tu masuk ke dalam badan Siti tadi, dia datang untuk minta maaf sebab dia cakap ramai kawan-kawan dia yang sakit tadi kan, yang terdengar azan tu sakit. Lepas tu macam adalah yang tak puas hati ke apa, dan cuba untuk serang si Man ni. Sebab itulah Man ni dia demam tak kebah-kebah. Tapi itulah katanya ini semua kuasa Tuhan. Dia hanya mampu bagi sedikit kesakitan pada Man, dan kesakitan yang diorang rasa, diorang alami pada masa itu lebih teruk lagi. Jadi dia nak minta maaf lah dengan Man, dan dia cakap yang dia dengan rela hatinya nak masuk Islam juga. Dah tu dia cakap yang dia nak bawa seluruh ahli keluarga dia yang ada dekat apartmen tu
untuk masuk Islam. Dia cakap baru dia tahu, baru dia rasa betapa indahnya Islam tu. Jadi masa tu juga Umi dia ajar jin-jin ni semua untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dah tu Umi dia bagi nama yang barulah, nama Islam kepada si jin ni. Katanya nama yang dia bagi adalah Muhammad Alif. Dah tu Muhammad Alif ni bagi salam dekat dia orang ni semua dan dia keluar daripada badan Siti tadi. Jadi dia tinggalkan pesan dekat sini. Sebenarnya pesan ni dah selalu kita cakap. Kalau nak bercuti, nak masuk tempat orang, rumah baru lagi, maksudnya rumah baru yang kita jejakkan kaki, bagi salam, baca doa, ataupun bacalah doa apa-apa yang untuk melindungi diri kita sebagai pendinding diri ke. Dah tu jaga mulut, jaga adab macam biasa kan. Alhamdulillah lah kan, dengan laungan azan yang Man tu laungkan pada masa tu, secara tak langsung bagi hidayah pada jin-jin yang ada dekat bangunan tu untuk terima Islam. Betul lah orang kata hidayah tu memang milik Allah. Allah je lah yang bagi hidayah kepada seseorang. Dan yang paling penting, iman tak dapat nak diwarisi. Tu lagu. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.